Pertama, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pandangan pengusi tentang exam oriented ini. Bahawa dapatan saya dan pengalaman saya sendiri sebagai pengetua di 7 buah sekolah, sekolah-sekolah yang keputusannya rendah lebih tidak berdisiplin. Punca masalah disiplin ialah keputusan-keputusan berperasaan rendah. Apa maknanya? Maknanya guru tidak memberi fokus kepada PMP. Sekolah-sekolah yang cemerlang ialah sekolah-sekolah yang ada fokus. Oleh sebab itu, pada saya tidak boleh kita mengatakan bahawa 10A, 5A tidak bermakna. Sebenarnya apa yang penting ialah bagaimana ia diisi. Saya bimbang dengan konsep begitu, nanti guru-guru akan ini tak penting 10A, ini tak penting. Yang penting ialah ada nilai tambah dari segi penyampaian, dari segi makna. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, saya nak timbulkan juga bahawa keberkesanan pengajaran guru selain daripada peribadi ialah keupayaan beliau, guru, menyampaikan ilmu dia sampai pelajar menerima makna pengajaran itu. Misalnya guru mengajar tentang penjajahan sejarah. Bagaimana proses penjajahan-penjajahan? Itu belum lagi memberi makna. Maknanya akan berlaku bahawa kini juga dalam globalisasi akan berlaku penjajahan. Di mana dahulu dalam abad yang ke-18, Barat datang mengambil bahan mentah dan memasarkan bahan siap. Sekarang juga akan berlaku. Barat mengambil bahan mentah negara-negara ini, kalau tak buka bahan-bahan ini kepada mereka, mereka akan takluk. Dan mereka kalau tak buka pasaran kepada mereka, mereka akan takluk. Mereka nak dua, iaitu bahan mentah dan pasaran. Baru sampai diri kepada makna. Penjajahan dulu sampai sekarang pun begitu. Kejatuhan Melaka dulu punca ini dia. Kejatuhan mana-mana negara pun akan berlaku. Bahkan kalau amalan ini dilaku dalam rumah tangga, juga akan berlaku proses ini. Baru sampai kepada makna. Mengajar zakat, ya, begitu juga mengajar zakat. Yang nak disetujui ialah kemanusiaannya. Jadi bagaimana dengan pengajaran zakat itu, akhirnya manusia itu lebih mengerti tentang kemanusiaannya, lebih menghayati kemanusiaannya. Jadi ini proses dan beri perhatian kepada murid-murid. Jadi yang penting di sini ialah proses PMP. Bagaimana guru dapat memberi makna dalam pengajarannya, guru dapat mendidik, membimbing, memberi rasa sayang kepada anak muridnya. Mengenai globalisasi, bagaimana kita persiapan untuk menghadapi globalisasi? Paling tidak kita juga kena ubah cara pendidikan. Sekarang ini globalisasi menghendaki antara lainnya ialah kita bekerja, pasaran kerja sekarang ini bukan di Malaysia saja, tetapi di seluruh dunia. Saya pergi di Australia dan sebagainya, nak cari orang-orang Melayu cukup susah. Tapi orang-orang India, orang Cina merata-rata di institusi pengajian tinggi. Kenapa? Mungkin didikan orang Melayu tidak ubah. Duk kelek anak ayah. Tak boleh berjauh sikit. Jadi dalam globalisasi kena jauh-jauhkan sedikit. Kata di Puan Su tadi, segi emosinya jangan terikat sangat dengan di kampung. Kerana kerja dapat di mana-mana dalam dunia ini. Globalisasi juga mempunyai implikasi bahasa Inggeris. Dulu kita kurang beri perhatian kepada Inggeris. Sekarang mau tak mau terpaksa. Siapa tak menguasai bahasa Inggeris? Dalam dunia pekerjaan sekarang ni, yang menganggur kerana tak menguasai bahasa Inggeris. Anak saya apabila dia menguasai bahasa Inggeris, boleh melompat daripada bank ini ke bank ini, daripada ini ke ini, boleh melompat kerana kerja-kerja masih ada. Paling tidaknya perkhidmatan pelanggan, customer service. Jadi dengan lain bahasa ialah, kalau dengan bahasa yang mudah, apabila kita nak menangani globalisasi, menyiapkan diri dalam globalisasi, menyediakan diri dari segi bahasa, dari segi emosi untuk berhadapan dengan dunia. Dan yang paling penting sekali, kita tidak tenggelam dengan arusan globalisasi. Kita harus memilih globalisasi itu sendiri. Kerana dalam globalisasi itu sendiri banyak bahaya, banyak ranjam yang banyak akan memusnahkan konsep pendidikan itu sendiri, yang menjadi manusia cenderung untuk menjadi haiwan daripada manusia. Jadi bagaimana kita sekaligus membina sasiah diri, bagaimana kita menjadikan diri kita mantap dan boleh menghadapi arus gelombang globalisasi. Kita tidak ditelan oleh arus yang
yang boleh merosakkan, seperti Akademi Fantasia, seperti Persekududukan. Cerita baru ni Norita apa tu, bagaimana persekududukan dan bagaimana menjadi mangsa orang jadi orang simpanan. Bagaimana budaya makan sudah hilang. Sekarang makan pizza, makan durian tak mau busuk. Tempoyak jangan sebut. Jadi dalam bahasa mudah saya nak rumuskan, dalam globalisasi kita siapkan diri untuk berhadapan dalam dunia yang lebih global. Dalam masa sama kita tidak dapat menerima elemen-elemen negatif dalam globalisasi. Itu masih. Maksudnya untuk pergi globalisasi kita kena ada ilmu, ada skill, baru kita boleh keluar, dan ada relevan dengan pendidikan supaya menjaga diri kita supaya tidak menjadi sebagaimana perkara-perkara yang buruk yang kita lihat sekarang. Jadi untuk melihat idea yang lebih global, kebetulan perkataan global kita dah gunakan dalam konteks penyekolahan dan pendidikan di peringkat negara kita dan peringkat globalisasi, kita minta Datuk untuk memberikan sedikit pandangan. Silakan. Terima kasih saudara pengusi. Saudara pendidik sekalian, ada beberapa poin. Yang pertama, pendidikan ini banyak mitos. Salah satu mitos ialah anak murid belajar daripada guru. Realiti sebaliknya ialah guru mungkin belajar daripada anak murid. Sama ada pada waktu dia mengajar atau kemudiannya. Dan yang jadi anak murid pada satu ketika mungkin jadi maha guru pada ketika yang lain. Saya sendiri menghormati rakan-rakan saya, Pak Ya, Pak Abbas, Pak Syahbudin, bukan kerana saya guru mereka, tapi kerana mereka juga guru saya dalam banyak konteks. Jadi mitos bahawa guru mengajar dan belajar kena kita betulkan, sebab guru juga belajar daripada anak muridnya. Umpamanya kalau kita mengajar anak-anak kita waktu kecil, kalau kita lihat fitrahnya, keikhlasannya, semangat ingin tahunya, dan kalau kita perhati betul-betul dan kita guna kefahaman kita tentang apa yang dikatakan The User's Brain, ada sebuah buku tu The User's Brain, yang membicara tentang empat teater minda kita, empat dewan minda kita. Dewan yang pertama ialah persepsi, dewan yang kedua ialah kesedaran dan cognition, dewan yang ketiga ialah memahami fungsi minda kita yang semalam Tuan Haji Muhammad telah membicara, dan dewan yang keempat dalam minda kita ialah dewan berkaitan dengan tingkah laku dan identiti kepribadian. Kesemua ini ada kaitan dengan watak kita. Seseorang guru yang tak boleh belajar daripada anaknya, dan ibu bapa yang tak boleh mencerminkan masa kecilnya dan masa dewasanya, dia tak belajar. Dan Tuan Haji Abbas berkata bahawa di rumah tu, rumah keluarga adalah tempat yang kita selamat belajar. Tapi dalam banyak konteks, mungkin dalam keluarga lah kita dibantutkan. Jadi kalau itu kritikan berkaitan dengan keluarga, jangan kita lupa bahawa sekolah kita bukan betul sangat. Malah sekolah mungkin membantutkan pelajar. Malah segala fitrah yang terbaik pelajar rosak kerana ada di sekolah. Perbicaraan ini banyak telah berlangsung pada tahun 60-an. Banyak buku telah ditulis. Antara buku yang paling menarik sekali ialah Teaching as a Subversive Activity. Malah di sekolah lah dan dalam bilik darjah lah berlangsung berjenis-jenis subversion. Biar saya kemukakan ini. Apa maknanya belajar 11 tahun tapi selepas 11 tahun tidak ada yakin diri? Kalau pelajar kita tidak ada keyakinan diri pergi temu duga untuk bekerja, pelajar kita tidak menguasai itu dan ini, itu adalah satu indictment tentang teaching as a subversive activity. Selepas 11 tahun belajar, kita patut yakin diri.
Tetapi kalau kita tak yakin diri, ada banyak yang tak kena di sekolah. Dan satu lagi yang tidak kena, yang kita kena terima, bilion telah diguna 50 tahun kebelakangan ini membangunkan pendidikan. Tetapi kita masih tidak melahirkan penulis. Pelajar kita yang keluar di luar, yang jadi pensyarah, yang jadi cikgu, masih tak menulis. Kita tak ubah budaya kepada sesuatu yang positif. Ada sesuatu yang tak kena berkaitan dengan pendidikan dalam konteks kita, sebab orang kita tak menulis. Kita tidak ada budaya menulis. Kita juga tidak ada budaya membaca yang meluas. Ini telah diselidiki dan sedang diselidiki. Jadi nak rumus apa yang, sebab masa pun suntuk, kita satu poin, saya duduk sini dan saya selesa, saya tak akan bergerak sikit pun. Saya boleh jadi pelajar yang baik dan ahli panel yang baik, takkan gerak langsung. Sebab nak hormati adab, nak hormati kehendak pengerusi. Sebab kita kena ada flexibility dan adaptability. Mungkin saya selesa di situ, tapi saya juga kena selesa di sini. Saya bila bercakap, ada beberapa orang pemerhati kemarin, dan ada tu saya akan, tangan saya akan ke sana kemari, tapi saya boleh bercakap tanpa anjak apa-apa bila saya mahu. Bila saya sebab minda saya mengawal otot-otot saya, dan itu adalah latihan. Itu jadi kita kena ada flexibility. Jangan kita buat apa yang kita nak buat senantiasa. Kita kena hormat majlis, kita kena hormat pengurusi. Pengurusi lebih selesa saya ada di sini. Itu sebagai contoh, tapi ada mesej sebalik itu. Jadi pendidikan harus mengizinkan kita menjadi yang terbaik yang boleh kita jadi. Saya umpamanya bila pegawai saya melapor diri untuk bertugas, saya kata dua perkara. Satu, saya kata tolonglah ambil tanggungjawab jadi insan yang terbaik, jadi the best human being that you can become. Yang kedua, saya kata become the best professional, the most competent and the best professional that you can become. Lepas tu saya tak peduli yang lain, sebab saya pegang kepada yang induk, yang pokok, yang akar. Bila seseorang itu ambil tanggungjawab nak jadi manusia yang terbaik, nak jadi ahli profesional yang terbaik, semua yang lain jadi perkara yang remeh. Kalau dia lewat datang bertugas ke, kalau dia tak dia ada masalah situ sikit sini dan sikit sana, itu semua tak penting, sebab dia dah ambil tanggungjawab nak jadi manusia dan ahli profesional yang terbaik. Tak perlu kita cari pasal dengan orang. Kita boleh mengurus atau berinteraksi secara ikhlas dan secara based on trust. Jadi konsep mengambil tanggungjawab ini adalah penting. Sekolah kita tak mengizinkan pelajar ambil tanggungjawab. Sebab pelajar tak ambil tanggungjawab, dia tak kenal yakin diri dia. Jadi ada dua aspek tanggungjawab ni. Satu aspek ialah kenal diri, yang begitu penting sekali. Yang satu aspek lagi, mengenal ilmu yang dia ada dan ilmu yang dia tak ada. Ini masalah. Bila pelajar kita disogok dengan segala ilmu formal yang dianggap sebagai penting, kita sebenarnya membuat satu kesilapan besar. Sebab yang kita mengajar di sekolah, banyak ilmu yang tak ada di sekolah. Sekolah kita, kurikulum kita digubal oleh pihak-pihak tertentu. Kalau jawatan kuasa kurikulum itu hebat, maka hebatlah kurikulum itu. Kalau tidak, ada lompang dalam kurikulum itu. Jadi kurikulum persekolahan kita tidak lengkap, banyak kekosongannya. Dan bila banyak kekosongannya, pelajar kita harus mempunyai keterampilan untuk mengisi apa yang kosong, apa yang dia tak cukup. Dan ini salah satu aspek yang kurang ada. Sebab yang sebagaimana yang kita berbincang tadi, pengujian kita, peperiksaan kita ialah kandungan, bukan proses.
banyaknya kandungan. Dan juga kita tak uji, saya banyak kali bangkitkan ini, tapi susah sikit orang nak faham. Tapi begitu profesional sekali. Kita dah 50 tahun merdeka, sistem pendidikan kita dah 50 tahun. Sesungguhnya Tuan Pengerusi, ada 4 jenis penilaian. Satu ialah penilaian personality atau sasiah. Yang kedua adalah penilaian IQ, intelligence. Yang ketiga ialah penilaian bakat, aptitude. Yang keempat ialah penilaian atau peperiksaan pencapaian. Sistem peperiksaan kita adalah warisan daripada Cambridge University yang memokus kepada peperiksaan pencapaian. Sesungguhnya pencapaian yang 10A itu hanya bermakna tafsirannya pada tahun ini bila Ahmad pada tahun 2003 bila Ahmad mengambil kertas fisik, ada 10 soalan, dia jawab 5 daripada 10 soalan, dia dapat markah tertinggi di dalam 5 soalan yang dia jawab. Itu saja maknanya, bukan lebih pada itu. Jadi sistem kita masih tak gubal. A battery of personality test. Kita masih tak gubal a battery of aptitude test and a battery of intelligence test. Tuan Haji Syabudin yang saya sayangi, dia dah duk cakap pasal bagaimana nak mengendalikan marah, dengki dan sebagainya. Itu semua, dan saya sayang pada Cik Ya, Pak Ya. Dia walaupun latar belakangnya agama kuat dan sebagainya, dia tak mengkutuk barat senantiasa. Kebanyakan buku kita yang kita baca, yang kita buat rujukan daripada orang barat, yang kalau kita lihat latar belakang Yahudi, Kristian, Islam yang mempunyai nilai yang sama, bukan dari segi akidah, tapi dari segi nilai yang sama, yang mau membangun potensi manusia, yang mau membangun watak manusia. Macam Pak Ya, dia mengiktirafkan. Yang kita duk cakap pasal multiple intelligence ni daripada Howard Gardner. Yang kita bercakap tentang emotional intelligence, Goleman dan lain-lain. Dan sumbangan orang seperti Pak Ya ialah melihat yang Islamik tu dalam konteks yang lain-lain yang sekular ini, dan melihat di mana ada saling pengukuhannya dan di mana ada pencanggahannya. Jadi perkara-perkara itu saya nak akhir satu lagi, untuk kita jadi kita memastikan bahawa pendidikan itu memain peranan yang penting. Kita kena definasi realiti betul-betul lah. Umpamanya realitinya masyarakat kita tak membaca. Realitinya ramai daripada pelajar kita selepas 11 tahun tak yakin diri. Realitinya masyarakat kita tak menulis. Jadi perkara-perkara begini patut memberi gambaran pada kita tentang kejayaan atau kegagalan sistem kita, bukan bagi orang yang dapat 10A yang masuk universiti, tetapi bagi 5 berapa juta yang ada dalam sistem kita. Sekian, Bos. Terima kasih, Dato'. Ada benda yang disebut tadi iaitu saling pengukuhan. Kita sebut sebagai dia inklusif, mutually inklusif, kita panggil apa? Mutual inklusif ya. Dia ada mutually inklusif ya dalam konteks itu. Dan saya nak memberi satu senario terhadap apa yang telah kita bincangkan, supaya kita balik untuk membuat definisi kita sendiri penyekolahan dan pendidikan itu sendiri, iaitu kita melihat program daripada Kementerian Pendidikan yang cukup hebat dan elok yang telah dibina oleh orang kata educational expertise di Kementerian Pendidikan. Adakah dia ini disokong oleh agensi-agensi lain di dalam konteks Malaysia, di mana kita melihat seolah-olah ada satu pertemuan ataupun kita panggil mutual eksklusif antaranya, iaitu program di Kementerian Pendidikan kemungkinan diganggu oleh satu agensi lain dalam kerajaan kita yang tidak menyokong pembentukan individu yang orang kata yang syumul lah, yang baik, apabila kita banyak didedahkan dengan satu budaya yang sangat cenderung kepada unsur-unsur hedonism.
seperti mana yang disebut oleh beberapa orang ahli panel kita, Akademi Fantasianya, Syah Hebohnya, filem Hindustannya, seolah-olah dia sangat bercanggah dengan apa yang diprojek, yang diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan. So kemungkinan ini kita akan lakukan satu revisiting atau review untuk membentuk, mengukuhkan lagi sistem penyekolahan atau pendidikan dalam konteks Malaysia. Baik, sebelum kita mengakhiri majlis ini, mungkin ada beberapa soalan. Saya beri masa lebih kurang dalam 10 minit. Kita ambil masa makan sikit. Ada soalan daripada peserta? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengurusi forum dan ahli-ahli forum yang amat saya hormati. Saya ada satu persoalan dan saya ingin tujukan persoalan ini khusus kepada Tuan Haji Abbas, pengarah IAB Utara. Saya amat tertarik dengan kenyataan beliau sebentar tadi apabila beliau mengatakan bahawa mereka yang tidak menguasai bahasa Inggeris kebanyakannya sukar untuk mendapat pekerjaan ataupun menganggur. Jadi saya rasa kenyataan itu amat berat jugalah. Sebab terutamanya di negara yang mengamalkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa Melayu sebagai bahasa basahan ataupun bahasa pertuturan seharian. Seharusnya ungkapan seperti itu ditujukan kepada negara yang memang mengamalkan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi ataupun bahasa yang utama. Jadi sebagai negara yang mengamalkan bahasa Melayu, seharusnya bahasa yang menjadi bahasa rasmi ataupun bahasa kebangsaan itulah yang perlu diutamakan di negara ini. Dan seandainya mereka yang gagal menguasai bahasa kebangsaan ataupun bahasa rasmi dengan baik, mereka inilah seharusnya yang sukar untuk mendapat pekerjaan di negara ini. Sebagai contohnya dari segi peperiksaan pun kita mengutamakan bahasa Melayu. Untuk melanjutkan pelajaran, masuk ke mata perguruan dan sebagainya, kita juga mengutamakan bahasa Melayu. Tapi bagaimana tiba-tiba kedudukan bahasa Melayu ini semakin terpinggir, bukan dipinggirkan. Jadi kita sebenarnya berada di bumi Melayu yang mengamalkan bahasa Melayu. Jadi seharusnya bahasa Melayu itulah yang lebih diutamakan. Sebagai contoh, beberapa negara yang tidak mengamalkan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama tidak mengalami masalah seperti ini. Ya. Okey, ya, saya ingat itu saja. Panjang lagi sebenarnya. Panjang soalan. Tapi saya ingat itu saja. Persoalan yang ingin saya kemukakan di sini. Okey, terima kasih Jazana atas soalan itu. Sekarang hormatnya dijemput Tuan Haji Mak Abbas untuk jawab soalannya. Sebenarnya saya bersetuju dengan apa yang disuarakan. Cuma saya bercakap tadi dari segi realiti. Macam Datuk Ibrahim juga dia bercakap, kita bercakap dari segi realiti. Realiti itu yang ada. Kalau dan yang timbul lagi soal realiti juga ialah tidak yakin diri. Apabila dipanggil temuduga, orang tidak yakin diri, tidak menunjukkan keyakinan dari segi penampilan diri, dari segi penguasaan ilmu, maka kita tewas dari segi dalam pengambilan temuduga itu. Jadi maksud saya tadi ialah saya tidak menyatakan bahawa saya sokong bahasa, saya anti bahasa, tak ada timbul. Saya cakap tadi dari segi realiti yang ada. Jadi realiti yang ada, kalau kita tak kuasai bahasa Inggeris, kita tak boleh pergi bekerja di luar negeri. Realiti yang ada, kalau tu sah ke luar negeri, dalam negeri pun itu yang ada. Jadi pejuang bahasa silakanlah. Muka saya tak ada masalah. Terima kasih Tuan Haji Mak Abbas. Mana soalannya bukanlah dia anti bahasa. Maksudnya reality, maksudnya kita panggil language is an infrastructure to gain knowledge. Kita anggap tu bahasa tu sebagai infrastructure to gain knowledge, untuk mendapatkan bahasa. Bukan kita nak buang bahasa ibunda kita.
Itu maksudnya. Okey, masa sangat cemburu pada kita. Jadi saya minta dalam masa yang sedikit ya untuk ahli panel untuk ada soalan lagi. Balas saya bagi. Ya, ya. Soalan ke tu rumusan ke? Saya ingat Pak Ya boleh bagi pandangan sikit? Sikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi benda ni dah jelaskan oleh Rasulullah. Dia kata manusia tu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu bapaknya lah mencorakkan dia. Dan ini kenyataan ini juga pernah disuarakan oleh Rousseau. Dia kata bahawa manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, persekitarannya lah yang mencorakkan dia jadi. Jadi kita sebagai penganut Islam, kita rasa persekitaran yang paling dekat sekali ialah ibu bapa. Jadi maknanya kalau sebab itu dalam satu masyarakat perlulah ada orang kata hablum minan nas. Ini maknanya saling menunjukkan kasih sayang di antara kita, saling membantu di antara kita, dan kita menganggap bahawa pendidikan ni adalah secara individu. Apa terjadi kepada anak jiran kita itu adalah hal dia. Apa terjadi, kita takut kadang-kadang. Misalnya saya di Politeknik, ada ibu bapa yang komplain, yang kata anak dia tu tidak diberi kebebasan. Saya bertanyakan kenapa. Dia kata kebebasan segi. Dia kata anak saya tak mau pakai tudung. Kenapa dipaksa dia memakai tudung? Saya kata sebenarnya kita tidak memaksa, kita menggalakkan berpakai pakaian sopan sebagai seorang Islam. Jadi tak timbul pasal kita paksa. Tapi kalau kita lihat dari aspek Islam pun, dia kata la ikrah fid din, mana tidak ada pada is no compulsory. Tetapi apabila seorang itu menganut agama Islam, dia tertakluk kepada perintah-perintah. Tapi cuma kita ambil manisnya sekarang ni, cuma kita kata, Nabi kata kita nak ni kena bil hikmah, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah seperti mana Allah firman, ke jalan Tuhanmu dengan bil hikmah. Ini wisdom. Okay, terima kasih Pak Ya. Untuk mengakhiri kita masa sangat cemburu pada kita. Jadi untuk kita menamatkan forum ini, saya akan bagi peluang kepada panel untuk mengatakan satu-satu yang pendek saja. Tak nak apa ni Haji, apa yang perlu. Ya, Assalamualaikum. Jadi apa bagi saya, pendidikan dan penyekolahan itu perlu digabungkan. Dan pendidikan dan penyekolahan itu berlaku di setiap waktu dan setiap tempat. Keluarga, ibu bapa masa di rumah, dan di sekolah cikgu kena bertanggungjawab bahawa masa itu adalah masa cikgu bertanggungjawab. Jangan kita salahkan bapa tak guna, bapa tak ambil pelajaran. Kalau saling salah menyalahkan, pendidikan tak akan berlaku. Jadi kalau di sekolah, guru sendirilah yang mengajar dan mendidik. Maksudnya guru mengajar ilmu pengetahuan, tapi mendidik dari segi tingkah laku guru sendiri mesti memberi contoh yang baik. Tak salah kalau guru memberi salam dulu kepada murid. Ini yang murid akan mengikut, terdidik untuk bawa ke sekolah nanti. Tak salah kalau pensyarah memberi salam pada pelajar maktab dulu. Ini yang terdidik. Yang mengajar ataupun belajar ialah tentang ilmu kurikulum, pedagogi dan lain-lain. Okey, terima kasih.
Dan saya nak rumuskan di sini apa yang kita perkatakan tadi ialah sebagai seorang pendidik selalunya mestilah mempunyai niat dan ikhlas untuk memberi ilmu. Karena di dalam Islam niat tu adalah penting. Kalau kita ikhlas, makna murid kita terasa yang dia tu di orang kata apa, mendapat kasih sayang daripada guru. Dia rasa cara dia macam seperti mana kita tengok semasa Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dia kata Iqra, tapi Nabi Muhammad kata ma ana biqari'in, I cannot recite, I cannot read. Jadi apa ni, Jibril memeluk Nabi, berkata, dia kata Iqra, kemudian I cannot read, ma ana biqari'in. Jibril meluk. Maknanya dari segi memberi ilmu perlukan hubungan yang akrab. Seperti mana hadis Nabi yang menjadi punca kepada kita ialah niyah. Innamal a'malu binniyah wa innamal likumri ma nawa. The value of action depends on the accompanying intention. And a person who will reap the rewards only action he intended. Maknanya kalau kita niat ikhlas, macam kita kadang-kadang kita tak ikhlas. Macam kita, macam pelakon-pelakon cakap, ya pelakon-pelakon kan, dia lakon dia hanya lakonan saja. Dia tunjuk sebagai isteri yang orang kata apa, yang solehah. Dalam filem tu kita tengok macam betul-betul. Tetapi ikhlas ni adalah daripada hati. Dan orang kata macam kasih sayang tu, love is an inside job yang kita tak nampak dan sebagainya. Okey, terima kasih Pak ya. Begitu berhikmah sekali rakan-rakan saya di sini. Beberapa poin. Yang pertama, fantasia bukan saja di televisyen. Ada fantasia dalam realiti yang kita tak nampak tapi dah ada dah di merata tempat. Tapi jadi poin yang merumuskan semua ialah ini. Pendidikan itu mencerminkan realiti yang dikehendaki. Tapi pendidikan itu juga dia mengacuankan realiti selain daripada mencerminkan realiti. Berkaitan dengan pendidikan, satu perkara yang kita kurang nampak ialah pendidikan dan ekonomi. Soalan bahasa tadi ada kaitan dengan pendidikan dan ekonomi. Sistem ekonomi kita dah berubah. Kita menjadi negara perdagangan yang mengeksport macam-macam. Kita negara pengeksport yang terbesar di dunia, nombor 19. Kita ekspor kepada China. Ini berarti kita kena kuasai bahasa China. Kita ekspor ke Amerika Syarikat dan lain-lain negara. Di Vietnam umpamanya, orang Vietnam dah balik daripada Eropah. Orang Vietnam sekarang menguasai berbagai bahasa, bahasa Rusia, bahasa-bahasa Eropah, dan bahasa Perancis dan bahasa Inggeris. Kalau Vietnam tak lama lagi buat motorcar, motorcar seperti motorcar kita, Vietnam bila dia pergi nak pasarkan kepada dunia, dia dah menguasai lain bahasa selain pada bahasa Vietnam. Jadi dia akan menguasai bahasa Vietnam tapi dia menguasai bahasa lain. Dan poin yang terakhir berkaitan dengan bahasa itu ialah ini. Di Malaysia kurang lebih ada 10 juta hingga 11 juta pekerjaan. 1 juta hanya kerja dengan kerajaan. Yang pekerjaan, jawatan-jawatan yang berkaitan dengan kerajaan 1 juta. Yang 10 juta atau 9 juta yang lain adalah pekerjaan oleh pihak sendirian atau swasta. Dan yang Tuan Haji Abbas maksudkan tu, saya percaya ialah pekerjaan yang berkaitan dengan nak bertugas sebagai accountant di bank ataupun multinational dan sebagainya. Tapi kalau kita nak terlibat dengan pekerjaan yang hanya melibatkan orang Malaysia, sememangnya kita tak perlu bahasa lain. Kalau kita nak jadi penjual makanan tempatan dan sebagainya, tak timbul masalah. Tapi kalau kita bertugas di hotel, kita perlu bahasa lain. Tak lama lagi bahasa Arab. Di beberapa buah universiti kita dah menggalak penguasaan bahasa Arab dan Cina, sebab pelancong Arab dah hampir 500,000 setiap tahun dan pelancong Cina lebih
ramai lagi. Jadi kita perjuangkan bahasa, tapi bagi mereka yang hendak bertugas dalam jawatan-jawatan tertentu, dia yang lain. Dan sikit lagi ya, tak apalah. Saya nak rumuskan begini. Apabila kita bercakap mengenai pendidikan ke arah menjadikan manusia ini bermakna dalam hidup dia, yang sekarang ini ramai daripada kita yang keluar daripada institusi kita yang kehilangan makna, yang hilang kemanusiaannya, yang kehilangan adabnya. Dan perkara ini boleh berlaku apabila seluruhnya bertindak ke arah itu. Apa yang berlaku sekarang, Kementerian Pendidikan ke arah Jerry, tetapi yang lain-lain tidak membawa ke situ misalnya. Yang pentingnya lebih daripada itu ialah kita kalau ibaratkan, yang satu lagi ialah menanam pokok menyiram. Yang satu lagi ialah membiarkan binatang-binatang memakan tumbuhan ini. Kali ini berlaku sampai bila pun dia tidak akan berlaku, pendidikan tidak berlaku secara harmoni dan cara lebih berkesan. Oleh sebab itu kita minta seluruhnya, iaitu guru-guru, murid dan pembacaan. Saya risau tengok bahan-bahan bacaan ni ada lucahnya dengan segala hantu sudah merajalela. Yang kita duk kaji dunia hantu ni buat apa? Kita bukan nak hidup dengan hantu. Kita sekarang nak hidup dalam alam yang baru. Jadi hantu-hantu telah merajai, dan itu tambah lagi satu Nusantara, apa tu? Misteri Nusantara, kaji orang bunyian apa? Tak ke mana kita. Dan satu juga perkara yang saya nak katakan, bahawa kita kagum dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh kerajaan dari segi kemudahan. Tetapi kemudahan ini tidak ada makna kalau tidak diisi oleh kepimpinannya. Tidak ada makna kalau stafnya tidak diisi dengan ilmu, kemahiran dan sikap yang betul. Ianya akan gagal demi gagal kalau bangunan yang hebat dan sebagainya, kalau tidak tidak difokus kepada ke arah yang objektif penubuhannya. Maksud saya, latihan tinggal latihan. Kalau yang melatih itu bukan seorang pakar. Jadi ini yang penting sekarang ialah pada saya, kemudahan sudah ada. Bagaimana kita mengisi dengan sikap yang betul, dengan kemahiran, dengan ilmu yang mendalam. Terima kasih Pak Bas. Terima kasih. Pengisian yang penting. Baik, saya nak merumus sama perbincangan forum pada hari ini dengan satu senario. Senario yang pertama, kerajaan telah membelanjakan duit berbilion-bilion ringgit untuk membina kemudahan dalam bidang pendidikan kepada murid-murid yang normal, yang tak cacat otak, tak cacat tangan, tak cacat itu semua tak cacat. Berbilion-bilion ringgit telah dibelanjakan. Dalam masa yang sama, kerajaan juga membina untuk mereka yang kurang berupaya berbilion-bilion ringgit juga untuk menjadikan mereka orang yang berguna, terdidik, yang boleh menjadi bencana ekonomi negara. Tetapi malangnya kita lihat, kita tidak dapat menggunakan semua kemudahan itu untuk mendidik murid-murid kita yang normal supaya menjadi lebih normal berbanding dengan mereka yang tak normal. Dan inilah satu senario yang kita pernah fikirkan. Dia berada dalam satu paradok pendidikan, berbelanja untuk orang yang kurang mampu, tapi yang mampu kita lepaskan begitu saja. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai seorang pendidik. Betulkan yang ada murid yang normal dalam bilik darjah itu supaya menjadi orang yang berguna. Sebab kerajaan juga menjadikan orang yang tidak normal, nak menjadikan dia normal. Itu kita punya own business. Baik, saya akhiri majlis ini dengan aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. Dengan segala hormatnya, saya serah semula majlis ini kepada pengacara majlis. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Makno. Majlis merakamkan segitiga penghargaan dan terima kasih kepada Saudara Makno bin Manaf atas kesudian beliau untuk mempengursikan majlis kita pada pagi ini. Kepada empat-empat ahli panel juga, majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian melapangkan masa berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman dengan kita dalam sesi forum kita pada pagi ini. Untuk menzahirkan rasa terima kasih itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Haji Muhammad bin Haji Ihsan, pengarah Mata Perguruan Perlis-Perlis, untuk menyampaikan cenderamata.
Dipersilakan Profesor Datuk Dr. Ibrahim Ahmad Bajuni. Dipersilakan Encik Muhammad Ya bin Ayub. Dipersilakan Tuan Haji Abbas bin Awang. Dan dipersilakan Tuan Haji Syabuddin bin Haji Syari. Majlis juga mempersilakan Encik Maknoh bin Manap untuk menerima cenderamata. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengarah atas kesudian menyampaikan cenderamata sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, setelah selesai penyampaian cenderamata, majlis kita akan berhenti rehat selama 30 minit. Sebelum bersurai, saya bagi pihak jawatankuasa pengelola merakamkan ucapan terima kasih sekali lagi kepada ahli panel, tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebelum itu, saya mewakili majlis jawatankuasa merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada semua yang hadir. Majlis akan berhenti rehat sehingga jam 11 pagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya untuk membaca biodata Encik Abu Bakar bin Isa. Beliau telah berkhidmat dengan di Jabatan Pendidikan, iaitu di